Nah, kemudian kita masuk benda yang kedua, iaitu apa? Definisi bagi ilmu. Definisi bagi ilmu, kita dah sebut, selalunya ulama akan mendefinisikan satu-satu ilmu itu berdasarkan dua cara. Pertama, melalui cara penentuan ataupun menyebutkan dalam definisi itu subjek apa? Subjek perbincangan. Boleh? Yang kedua, menyebutkan dalam definisi itu faedah mempelajari ilmu tadi. Jadi, kita dah bagi tahu berkenaan dengan definisi yang pertama kan? Definisi yang pertama, kita kata ilmu apa? Ilmu mantik ni adalah ilmu yang apa? Yang membincangkan dua subjek pengetahuan manusia, kan? Dua apa? Jenis pengetahuan manusia. Pengetahuan yang pertama dipanggil sebagai apa? Tasawur. Maksudnya tasawur adalah kita menggambarkan maklumat-maklumat yang kita gambarkan per unit, per unit. Tanpa apa? Tanpa kita berkaitkan antara apa? Benda-benda itu tadi. Ni nak mudah faham, Okey, boleh? Dan yang kedua, maklumat yang kedua yang kita ada di kalangan otak manusia ni, dalam otak manusia ni adalah apa? Adalah maklumat dipanggil tasdik. Tasdik itu maksudnya daripada maklumat per unit itu tadi kita gabung, kan? Gabungkan, kita komplekskan, kan? Ataupun kita kompos, kan? Kompos. Dia apa ni kompos? Hasil ke? Apa dah? Apa? Kompos? Kan? Menggabung, itulah. Saya pun lupa. Okey, boleh faham tuan? Okey, saya bagi contoh, kita bagi contoh tadi. Kalau kita gambarkan Nazrin, okey, per unit satu. Kita gambarkan seperti tadi, Amin per unit. Ataupun kita gambarkan benda-benda apa sajalah, dinding. Kita gambarkan Swiss. Kita gambarkan putih. Kita gambarkan handsome. Kita gambarkan pandai. Kita gambarkan tinggi. Per unit, tak ada kaitan apa-apa. Kan? Kalau kita gabungkan antara apa? Antara maklumat-maklumat tadi, untuk kita jadikan statement, ni, mudah faham, untuk kita jadikan statement, jadikan ayat penyata, itu dipanggil sebagai apa? Tasdik. Boleh nampak? Okey. Kemudian apa, daripada takrif tadi, kita kata kita tahu ada dua komponen ni, dua ilmu ni dalam apa? Dalam otak manusia. Maka apa? Maka kita akan interaktifkan. Menggunakan, maksudnya kita akan apa? Proseskan benda-benda yang ada dalam ni, iaitu maklumat tasawur ataupun maklumat tasdik, untuk kita dapat maklumat baru, kan? Daripada maklumat tasawur kita dapat maklumat tasawur yang baru. Boleh? Daripada maklumat tasdik kita dapat maklumat tasdik yang baru, kan? Ingat tadi saya cuba contoh Majid As-Sanah, kan? Majid As-Sanah, kan kita gabungkan antara maklumat-maklumat, kita boleh dapat gambarkan Majid As-Sanah, kan? Buku, kita gabungkan maklumat-maklumat yang kita ada dalam otak ni untuk kita gambarkan apa itu buku, ataupun orang lain gambarkan apa itu buku, kan? Kemudian yang maklumat tasdik yang saya bagi tadi, kita gabungkan penyata untuk kita dapat maklumat yang baru. Maklumat apa yang kita bagi tadi? Dalam kelas kan? Dalam kelas tadi kita tengok ada orang semua apa? Pandai. Maka ada Nazrin itu adalah salah seorang daripada apa? Ahli kelas. Maka kita dapat maklumat baru yang mengatakan bahawa Nazrin itu pandai, kan? Boleh nampak Okey, settle. Kemudian kita kaitkan bahawa ilmu mantik ni ada kaitan dengan matematik, kan? Kalau matematik kita kata formulit ataupun formula yang kita pakai itu untuk kita ketahui benda-benda yang tidak ketahui, kan? Begitu juga mantik. Faham Okey. Jadi itu adalah definisi yang pertama. Boleh? Definisi yang kedua adalah apa? Apa definisi yang kedua? Berdasarkan apa faedah ilmu tadi? Apakah faedah ilmu? Ilmu mantik faedah dia apa? Ilmu yang apa? Yang dibincangkan pada sudut ianya akan memelihara kita daripada melakukan kesalahan
dalam berfikir. Sekali lagi. Cuba baca semua. Lupa bagi. Ilmu yang dibincangkan pada sudut ianya akan apa? Memelihara kita daripada melakukan kesalahan dalam berfikir. Itulah faedah ilmu mantik ni. Nanti bila kita cakap sesuatu perkara, ataupun kita fikirkan sesuatu perkara, kita akan berfikir dengan cara yang betul dan juga tepat. Dia tak jadi pening, dia tak jadi macam apa? Macam cacar merbau dak. Kan? Maksudnya kalau kita fikir pasal Nazrin, kita tak fikirlah pasal orang lain. Dapat tak? Kan? Jadi kita fikir cara apa ya? Contoh dia macam mana? Contoh dia macam mana? Dia bagi contohnya. Fikir macam mana yang selalu orang salah. Kita bagi ayat tadi lah. Kan? Orang dalam kelas ni semuanya pandai. Kan? Maka Nazrin adalah salah seorang daripada pelajar kelas ni. Maka Nazrin pergi ke kedai. Nazrin pergi ke kedai. Apa kaitan lah. Jadi bila tak ada kaitan tu, dia boleh menyebabkan kesalahan dalam berfikir. Kesalahan apa tu? Kesalahan tu gila tu. Kan dia tak ada kaitan. Kan? Cuma lagi nanti bila kita belajar dalam masalah dipanggil sebagai qanun talazum, nanti kita akan masuk, ataupun qanun dipanggil sebagai qanun qiyas. Nanti kita akan tengok macam mana berlaku kesalahan dalam berfikir. Boleh? Boleh salin dulu. Kan? Dia ada anak nanti. Itu yang keberapa? Yang kedua kan? Itu definisi. Definisi kan? Definisi yang kedua. Jadi yang ketiga berbincang berkenaan apa? Poin yang ketiga? Subjek perbincangan kan? Subjek perbincangan ambil daripada definisi tu. Definisi yang pertama. Yang ketiga? Faedah mempelajari kan? Yang ketiga, faedah mempelajari ambil daripada definisi kedua. Boleh? Okey, yang seterusnya? Kedudukan ke? Kedudukan. Oh, dia beza, ulama beza sebab ada ramai lewat kan. Patutlah lupa ni. Okey. Kita ambil apa kedudukan ilmu ni tu. Okey. Bila saya nak tahu berkenaan dengan kedudukan ilmu, kita kata dalam ilmu-ilmu Islam ni, mana? Oh ni. Okey. Dah bisa gambarkan tak berkenaan dengan kita kata apa? Mapping ataupun overview berkenaan dengan ilmu Islam. Sebelum ni bisa dengar. Sebelum ni kita bisa dengar kan, maksudnya ilmu Islam, fiqh, tauhid, tasawuf kan? Itu kan? Boleh kan? Okay. Jadi kita kata dalam ilmu-ilmu Islam, tuan-tuan, benda yang membentuk kita punya ketamadunan dan juga jati diri tu, memang kita kena tahu. Mana pen? Kerana Islam ni adalah satu tamadun yang disebut oleh guru kami berlegar di sekitar Nas Al-Quran dan juga Nas As-Sunnah. Yang mana yang menyebabkan kita berbeza dalam berfikir. Kerana apa? Kita mengiktibarkan ataupun menjadikan salah satu daripada sumber pengetahuan kita itu apa dia? Nas Al-Quran dan juga Sunnah. Kita kata dengan benda yang lebih mudah sikit, dia panggil sebagai wahyu. Kan wahyu. Kita menjadikan salah satu daripada sumber kita adalah wahyu. Kalau orang putih dia tak ambil. Dipanggil sebagai sumber dia adalah wahyu ataupun revelation. Kan? Revelation. Dia hanya beriktimadkan kepada apa? Kajian makmal dan juga otak. Akal pemikiran dia. Sebab apa? Sebab orang putih ni apabila dia pun nak ambil daripada nas, teks, dia pun kaji Bible. Bible berlaku apa? Berlaku percanggahan antara satu sama lain. Ayat yang pertama bercanggah dengan ayat yang ketujuh. Ayat ke-7 bercanggah dengan ayat 10 pula. Dia jadi percanggahan yang apa? Yang melampau sangat. Sehingga kan kita kata tidak boleh langsung
untuk ambil ilmu ni daripada apa? Bible. Sampailah kita kata yang berlaku seperti apa? Agustus apa? Agustus apa tu nama dia? Bukan nama Agus tu. Bukan. Dia ada antara ahli falsafah, geng-geng orang putih, apa? Geng-geng ahli padri. Dia kata mampu semua. Geng padri pun kata mampu. Dia punya apa? Dia punya kitab. Lagi lah. Kan? Okay, jadi kita kata yang pertama umat Islam ni bersumberkan daripada wahyu. Habislah. Kan? Al-wahyu. Wahyu dia Al-Quran dan juga tambah satu lagi As-Sunnah. Kan? Okay. Umat Islam kita kata kesemua ilmu-ilmu ni berlega di sekeliling apa? Wahyu ataupun Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kita ambil cakna sungguh berkenaan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi ulama-ulama ni dia mengeluarkan intipati daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Secara mudahlah. Maka ulama kata apabila dikeluarkan kesemua intipati, dijadikan bahawa ajaran Islam itu apa dia? Ada 3 matlamat. Ada 3 apa? Matlamat ataupun ajaran. Yang pertama, ajaran yang pertama adalah berkaitan dengan al-iman, kepercayaan. Yang kedua berkaitan dengan al-Islam, iaitu amalan yang zahir. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan al-ihsan. Jadi dengar kat mana ni? Benda-benda 3 ni dalam hadis mana? Hadis 40 kan? Hadis Jibril dia panggil. Kan? Hadis bernama iman, Islam dengan ihsan. Iman berkaitan dengan apa? Kepercayaan, kita punya kepercayaan, belief. Yang kedua berkaitan dengan Islam. Islam bagaimana amalan zahir kita, sembahyang, puasa, zakat, apa? Kan Nabi jawab macam tu kan? Al-ihsan kita cakap berkenaan dengan apa? Spiritual punya depth. Ataupun berkaitan dengan bagaimana dia rasa kalau beribadat. Kan? Kita rasa seakan-akan apa? Kita melihat Allah. Ataupun kalau tidak pun seakan-akan apa? Allah melihat kita. Kan? Itu kan dalam disebutkan dalam hadis tu. Yang poin yang penting dalam hadis tu adalah perkataan belakang last sekali. Apa perkataan last sekali tu? Jibril datang untuk apa? Ya'alimukum dinakum. Itu perkataan din tu. Bila ulama kata Jibril itu datang untuk apa? Mengajarkan kamu agama kamu, agama, mengajarkan agama. Maka ulama kata apa yang ditanya oleh Jibril itu berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan ihsan, itulah agama. Itulah apa? Agama. Maka ulama kata okey, bahagikan maqasid ataupun ajaran Islam intisari, ajaran Islam ini kepada 3 perkara. Pertama berkaitan dengan kepercayaan, kedua berkaitan dengan pengamalan, yang ketiga berkaitan dengan apa dia? Ihsan, tazkiyah. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kemudian ulama ni lah, ulama depa proses ilmu tu, dia kembangkan perbincangan dia. Yang berkaitan dengan kepercayaan, dia detail. Kepercayaan bukan saja pada Allah, percayaan pada apa? Malaikat, percayaan pada kitab, percayaan pada apa lagi? Rasul, percayaan pada dia bincang, dia letak dalam ilmu apa yang khusus? Ilmu apa? Yang bincang berkenaan dengan kepercayaan. Tauhid ataupun akidah. Ustaz, kan? Boleh? Tabah-tabah. Ya? Oh, dia ni. Lagi. Dapat tauhid, dapat faham? Okay, kemudian yang kedua, yang Islam ni, kita kata berkaitan dengan amalan zahir kan? Mula-mula bermula dengan rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu apa lagi? Sembahyang, puasa, zakat. Kemudian berkaitan dengan nikah, kahwin, jual beli, kita masuk dalam ilmu apa? Fiqh kan? Dapatlah. Ni tauhid. Ini masuk apa? Fiqh. Ini ihsan, kita bincang berkenaan dengan macam mana saya nak mencapai martabat tinggi bersama dengan Allah Ta'ala. Nak rasa ilmu tasawuf. Alim betul semua ni. Masya-Allah.
Oh, terima kasih. Ya Rabb, alhamdulillah. Okay. Dapat faham? Jadi ini dipanggil intisari ajaran Islam. Okey. Kemudian ulama ni dia fikir benda yang lagi detail sikit. Iaitu macam mana dia nak wariskan kepada apa? Kepada umat ini, umat generasi berikutnya, bukan hanya isi dan juga intisari ajaran Islam, iman, ihsan dan juga iman, Islam dan juga ihsan ni, tapi dia nak wariskan juga kepada kita bagaimana kita memahami nas-nas ni, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita nak fahami betul-betul macam mana nak berinteraksi dengan nas-nas. Jadi ulama membuat satu ilmu dipanggil sebagai, bukan buatlah, mengumpulkan satu ilmu. Yang pertama, ilmu apa? Al-Lughah Al-Arabiyah. Al-Lughah Arabiyah dia bahasa Arab. Sebab apa? Kalau nak berinteraksi dengan nas dalam bahasa apa? Bahasa Arab, maka kita kena belajar bahasa Melayu kan? Dah kena belajar bahasa Arab. Kan? Kita mesti belajar nahwu, soroh, balaghah, apa dia. Okay. Ada apa? Sebut apa? 12 ataupun 14. 12 ilmu. Jadi alim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ulama mendetailkan sikit. Detail lagi. Keluar satu ilmu yang tak ada tolak banding dah dalam apa? Dalam umat ni. Dia panggil sebagai usulul fiqh. Usul fiqh ni bukan ilmu berkaitan ilmu bahasa badak, dia memang ilmu khusus. Memang power betul. Bagaimana kerangka berfikir seorang Muslim terdapat daripada ilmu usul fiqh. Kita buat daurah nanti. Habis usul fiqh dalam masa sehari. Lepas tu semua keluar pening. Kan? Ilmu apa? Usul al-fiqh. Memang nak faham usus, kalau tak ada ilmu usul fiqh, bye-bye lah. Nipu lah. Okey, kemudian satu lagi ilmu dipanggil sebagai ilmu mantiq. Macam mana dia nak faham berkenaan dengan statement dalam Al-Quran secara maknawi, secara makna yang betul-betul mendalam, mesti mempelajari ilmu mantiq. Okey, jadi ulama kata ilmu yang dipanggil sebagai intisari bagi ajaran Islam ni dipanggil sebagai ilmu maqasid. Apakah maqasid? Maksudnya apa? Matlamat. Kemudian ilmu yang duduk tengah-tengah ni, kaedah untuk berinteraksi dengan nas ni, ataupun kaedah yang membantu kita memahami nas secara betul, untuk nak mengeluarkan ilmu-ilmu yang ni, dipanggil sebagai ilmu alat. Alat, bahasa Melayu pun alat lah. Tools. Kan? Kita gunakan untuk keluarkan ajaran tadi. Okey. Jadi, apa tadi? Kita sampai ke mana ni? Saya nak tutup ni? Ya, saya nak balik dekat dengan maqasidnya lah. Patah balik, okey. Kita kata ilmu, kita patah balik atas sikit. Kan, sikit. Okey, ilmu yang kita kata tamadun Islam ni ataupun pemikiran Islam ni, yang pertama bercorakkan ataupun bersumberkan daripada Al-Quran. Tapi bukan Al-Quran saja, saya isi terang lagi. Bukan Al-Quran saja, maksudnya kita ada tambahan yang apa? Yang ada, maksudnya yang tak ada pada orang tamadun barat. Iaitu kita ada Al-Wahyu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, kita kata apabila kita nak keluarkan ataupun kita nak teliti Al-Quran dan juga Sunnah tu, kita nak mengenali berkenaan dengan agama kita, Nabi SAW dah cakap dah. Dalam hadis apa dipanggil sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril tu adalah Malaikat Jibril AS datang berjumpa Nabi SAW, bertanya akan tentang 3 perkara. Pertama, iman. Kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Kan? Sebab tu saya sebut maju. Okey, Islam dengan ihsan kan? Kenapa saya katakan bahawa 3 perkara ini adalah intisari bagi ajaran Islam? Kenapa? Sembunyi pada kalimat belakang tu kan? Kalimat apa? Kalimat hadis dulu, iaitu Jibril datang untuk apa? Mengajarkan kepada kita apa? Agama kita itu ajaran Islam tadi. Maka kita kata bahawa ajaran Islam itu adalah apa? Iman, Islam dan juga ihsan.
Maka perbincangan berkaitan dengan kepercayaan, keimanan Allah Ta'ala, malaikat, Nabi, hari akhirat, kita compilekan dalam satu ilmu berkaitan dengan ilmu apa? Dipanggil sebagai ilmu Tauhid ataupun ilmu Akidah. Boleh? Kemudian perbincangan berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat, nikah kahwin dan sebagainya. Kita compilekan dan kita kembangkan dalam satu ilmu yang bernama Fiqh. Kemudian perbincangan berkenaan dengan penyucian jiwa, menaikkan martabat kita di sisi Allah Ta'ala. Kan? Kita compile dan kembangkan dalam ilmu yang dikira sebagai ilmu tasawuf. Okey, boleh? Jadi, apabila kita kata bahawa ketiga ilmu ni adalah ilmu intisari, maka kita namakan dia sebagai ilmu maqasid. Ilmu maqasid, sekali lagi, maksudnya Al-Quran dan hadis itu diturunkan untuk menyampaikan tiga ni. Tiga apa? Tiga perkara ni. Matlamat diturunkan Al-Quran, dihantarkan Nabi SAW adalah apa? Untuk apa? Untuk mendatangkan tiga ilmu ni. Itu dipanggil sebagai maqasid, matlamat bagi ajaran Islam. Boleh? Dapat? Okey, kemudian kita kata Nabi SAW ataupun para ulama ni, dia bukan hanya nak mencapaikan ataupun nak memberi kita isi, betul tak? Dia bukan hanya nak bagi kita isi, nak suap kita isi, tak? Tapi dia nak bagi juga kita bagaimana metod untuk memahami apa? Nas ni juga. Ada metod dia. Kan? Dan kita kata metod-metod tu disusun oleh para ulama supaya apa? Membantu kita berinteraksi dengan nas secara direct. Boleh? Yang metod pertama kita kata mesti mempelajari ilmu bahasa Arab. Kenapa? Kenapa mempelajari bahasa Arab? Sebab nas bahasa Arab. Boleh? Yang kedua, ilmu dipanggil sebagai ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni penting sebab apa? Membantu kita membentuk kerangka fikir Muslim yang betul. Ada metode dia, ada SOP dia. Kan? Boleh? Kemudian ilmu mantiq. Ilmu mantiq ni maksudnya bagaimana kita nak dalam lagi memahami berkenaan dengan makna-makna Al-Quran dan juga argumentasi. Perdebatan-perdebatan yang berlaku dalam apa? Al-Quran tu. Nak mengetahui dia mesti melalui ilmu mantiq. Maka ilmu yang membantu untuk kita memahami Al-Quran dan juga sunnah ni dipanggil sebagai ilmu alat. Dapat faham? Boleh? Ilmu apa? Ilmu alat. Ilmu yang dijadikan senjata untuk apa? Memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Boleh? Kita nampak? Ini kerangka apa? Kerangka ilmu pengetahuan Islam. Sebab tu yang disebut oleh apa? Prof. Cik, saya nak ke atas dulu. Panjang pula dia. Okey. Boleh faham? Okey, ni wahyu. Kalau umat Islam ni satu bahagian. Ni kita punya mind punya setting satu bahagian. Satu bahagian lagi adalah bersumberkan al-wujud. Al-wujud maksudnya existent. Macam mana je? T. D. Ha? Melayu nama salah. Kan? Maksudnya kewujudan. Kan? Kita tidak apa hanya mempelajari ilmu wahyu, tapi kita juga mempelajari ilmu berkaitan dengan apa? Kewujudan. Biologi pun kita tak tolak. Fizik pun kita tak tolak. Betul tak? Kan? Jadi benda tu sebenarnya bagi di sisi umat Islam bahawa tidak ada langsung percanggahan antara alam yang kita lihat ni dengan apa? Dengan nas dan juga wahyu yang kita baca. Tak ada percanggahan. Umat Islam dia kelebihan dekat situ. Kalau orang putih dia tak. Dia baca dalam apa? Dia baca dalam sains, bercanggah pula dalam apa yang mengaji dalam Bible. Sebab tu kita kena baca dalam kitab yang dipanggil sebagai perbandingan antara Al-Quran, Bible dan juga Taurat berdasarkan sains yang ditulis oleh Maurice Bucaille. Maurice Bucaille. Tak tahu, saya tak tahu ijazah macam mana Bucaille. Tapi macam mana abang? Mana abang maju? Maurice B-I-L-L-E. Ha? B-U C-A I-L-L-E. L-L-E ya? L-L-E ya ni.
Kita baca buku dia ni, baru kita tahu dia berkaitan dengan apa? Perbandingan antara kitab-kitab ni, kitab-kitab suci berdasarkan sains. Dia ni orang Perancis ni, Perancis. Alim. Sedap lah. Ni boleh faham kan? Okey, jadi kita nak bincangkan apa ni? Yang poin yang keberapa tadi? Kedudukan ilmu ni kan? Okey, jadi berdasarkan mapping ni tadi, kedudukan ilmu ni di antara ilmu mana? Ilmu alat. Nampak tak? Kenapa dia ilmu alat? Sebab membantu kita memahami nas. Ni satu pembahagian lah dalam mapping of knowledge. Dan ada lagi satu pembahagian. Dia bagi ilmu mi'yariyah dengan ilmu wasfiyah. Tu tak praktik lah. Nanti. Boleh? Settle? Faham konsep ni basic punya basic. Dah? Okay. Kita nak masuk tu ya, tu bincang, trik. Okay, lepas tu yang seterusnya. Allahuakbar. Seterusnya apa dia? Pengasas ilmu ni. Pengasas ilmu ni apa dia? Siapa dia? Aristotle. Aristotle ni siapa dia? Aristotle. Siapa Aristotle ni? Adakah dia orang Islam? Orang Islam ah? Orang mana ni? Orang Yunan, bukan Islam ni. Jadi macam mana kita nak ambil ilmu daripada orang bukan Islam? Kafir ni kafir. Macam mana Ustaz Khairul? Aristotle ni dia bukan Islam. Hidup kalau tak silap 300 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Sebelum Masihi maksudnya apa? Sebelum kelahiran Nabi Isa kan? Aristotle. Memang Aristotle ni dia punya, kenapa dia membuat ilmu mantik ni? Kenapa dia buat ilmu mantik? Dia ceritakan kerana dia menghadapi geng-geng yang dipanggil sebagai Sufus Ta'iyah. Apa dia? Sufus Ta'iyah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil sophist. Geng-geng Sufus Ta'iyah ni, dalam kita nak berbincang dengan dia ni, mereka ni gila kot. Bukan gila, tapi orang paling cerdik mereka ni. Gila tu maksudnya pelik lah kan? Geng-geng sofis ni apa dia? Mereka menafikan hakikat. Bukan menafikan hakikat kan? Apa dia yang kita kata? Hakikat bagi mereka itu relatif. Hakikat bagi mereka itu apa dia? Relatif. Geng-geng Sofi ni, dia buat apa? Geng-geng Sofi ni, dia ada 3 jenis golongan dalam geng-geng Yunan. Yang pertama dipanggil sebagai Ainadiyah. Apa? Ainadiyah. Ainadiyah ni maksudnya dia tolak semua. Dia nak ingkar ke semua benda. Contoh apa dia? Saya kata ini adalah telefon. Okey, saya kata kat Amin. Saya kata kat Amin. Amin ni telefon. Amin ni dia geng Inadiah ni. Inadiah ni dia apa dia? Bukan telefon. Bukan tak? Ni botol. Bukan botol. Tu dia kata bukan botol terus. Kalau dia kata bukan botol ni, kita pun tak tahu apa. Betul tak? Yang ni kita duduk kat office. Kat office. Dia ingkar semua benda. Sampai geng-geng Ainadiyah ni. Dan yang kedua dipanggil sebagai Indiyah. Indiyah ni apa dia Indiyah? Indiyah ni contoh saya kata kepada Amin, Amin, ni botol. Betul Amin kata, di sisi saya bukan botol. Di sisi saya dia adalah baju. Boleh faham tak? Pening tak? Dia kata di sisi saya apa? Baju. Amin ni apa dia? Ni buku Amin. Dia kata di sisi saya ini adalah pemadam. Macam mana kita layan orang tu? Letih tak? Letih gila orang tu. Dan yang ketiga dipanggil sebagai
India dengan la adriyah. La adriyah ni tak tahu. Min, ni buku, tak tahu. Ni pen, tak tahu. Ni gelas, tak tahu. Semua tak tahu. Studio, semua tak tahu. Kita kata macam mana nak argumen dengan dia. Macam mana nak argumen dengan dia. Semua tak tahu. Tadi di sisi saya ni ada satu lagi tak percaya langsung. Dapat tak? Geng-geng mereka ni, dia panggil geng-geng sofis ni. Geng-geng sofis ni sebenarnya kalau kita baca telah sejarah, geng-geng mereka ni bukan orang gila. Padahal mereka ni adalah geng-geng pemuka kerajaan ni. Geng-geng pemuka kerajaan. Geng-geng ahli politician. Geng-geng politician yang selalu buat benda tani ni. Betul tak? Kita tanya, okey. Wartawan tanya ni kan. Wartawan tanya apa? Tanya bagi minta ni lah, minta pendapat kan. Apa pendapat tuan pasal Najib? Tak tahu. Padahal dia tahu tak? Kan? Ada satu gini kan. Tuan pasal Rosmah, macam mana Rosmah? Mungkin kalau bagi saya, bagi saya dia baik, tapi mungkin bagi kamu dia tak baik kan. Dia bagi safe punya. Dia play safe. Ada tu Nadiah ni, apa dia? Rosmah baik. Tak baik. Rosmah jahat, tak jahat. Tu dia apa dia baik jahat. Bahan apa sih dia jadi pening. Geng-geng ni lah yang disebut oleh guru kami. Geng-geng ni lah yang membentuk dipanggil sebagai falsafah pluralisme tu. Idea dia pluralisme geng ni. Sebab apa? Hakikat tak ada, semua relatif. Jadi bila Aristotle ni dia nak berhadapan geng-geng macam ni, pening kot. Kita pening tak kerja ni? Pening. Sebab apa? Kita telah macam seakan-akan hakikat tu tak ada langsung. Semua hakikat relatif. Mampu benda tu. Sedangkan kita kata mesti benda yang benda yang mutlak, ada yang relatif kan? Benda yang mutlak macam apa? Ni buku-buku dah mana boleh kata ni pemadam pula. Kan? Tapi ada juga yang relatif. Yang relatif tu macam mana? Macam mana relatif? Contohnya handsome kan? Handsome. Kadang-kadang handsome memanglah semua orang kata saya handsome dia kan? Tapi ada setengah-setengah kata saya tak handsome. Sikit je lah. Betul. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa dia? Relatif tu tadi. Faham tak? Tu relatif. Kalau dalam umat Islam punya fikiran, ada benda yang mutlak, ada benda yang relatif. Okay. Tapi geng-geng ni semua relatif, hakikat tak ada langsung. Jadi, ulama kata, terutamanya Imam Haramain, nak selesaikan geng ni tak boleh lah. Kalau kita nak buat logik ke mantik ke apa ya. Jadi buat macam mana? Kita kumpul ke semua mereka tiga ni, kan? Kita korek lubang. Kita buat apa? Kita nyalakan api ke lubang tu. Okay? Kita nyalakan apa? Api kat lubang tu. Kita bawa lah semua. Pertama Inadia. Kita bagi letak apa? Depan lubang tu. Okey, ni apa dia? Ni api ke apa dia? Waktu tu dia nak kata apa? Kalau dia kata bukan api, kita baling dia dalam tu. Kita baling dia dalam tu. Waktu tu mesti dia akan apa? Akan kata api kita tak mampu kan? Kalau yang geng-geng lah Adri ni apa? Kita kata kalau dia tak tahu juga baling juga dalam tu. Baru dia tahu. Kan jadi ulama Imam Haramain kata, dengan depa ni nak bincang secara detail tu payah. Kena buat api macam tadi. Tapi jangan buat semua lah. Contoh lagi kita jadi buat macam tu teroris tu Macam ni eja tu? Fustoiyah. Fus ada sini. Fustoiyah. Biasalah tulisan dia macam cetek kan. Biasalah saya minta maaf. Yang pertama tu Aina dia. Aina dia. Yang kedua dipanggil sebagai Indiyah. Yang ketiga dipanggil sebagai La Adriyah. Boleh? Boleh nampak jadi politician kena buat ni lah. How to be a great politician. Kena pakai gengnya sofis. Jadi sofis kan? Sofis lah. Tanya lah, dia buat macam mana selalu kan. Okay, dah settle lah? Boleh nampak tak?
Jadi Aristotle ni, kita kata yang pertama dia meletakkan, dipanggil sebagai kitab yang bernama Organon. Organon. Organon ni, saya lupa maksud dia berapa. Organon ni dia meletakkan ilmu-ilmu mantik tu lah, membincangkan berkaitan dengan pertama tasdi, ada tasawur, kan? Kemudian ada anak murid dia selepas tu lah, Periprus apa dia? Periprus, saya pun tak tahu sebut lah. Dia meletakkan argumentasi ataupun dia meletakkan berkenaan dengan kuliat khamsah, isagog, kan? Dia tak faham, tak salah pun. Yang benda tu asalnya daripada apa? Yunani. Bila Yunani, kita kata masyhur lah perbincangan berkenaan dengan logik ni, semua Pythagoras dan sebagainya gini ni. Dan kemudian mereka menghadapi satu isu, iaitu apabila kerajaan Byzantine diperintahkan oleh seorang yang bernama Justinian, dan waktu tu berlaku dipanggil sebagai muktamar. Macam bukan muktamar sanawi lah, kan? Muktamar dipanggil muktamar Nikea. Nikea waktu tu kita kata Baba ataupun Pope dia membuat keputusan untuk mengharamkan ilmu mantik ni, ilmu logik ni. Sebab apa? Sebab nanti masing-masing berfikir nanti dia banyak songeh, banyak duk lawan apa? Gereja. Dia mengharamkan ilmu mantik ni, dan apa? Siapa yang mempelajari ilmu mantik ni, padah dia besar. Kena bunuh, kena apa, kena tauk lah. Dan waktu tu stop ilmu mantik, dan waktu itulah berlaku juga sebagai zaman gelap. Zaman gelap dari kalangan Eropah. Dan kemudian ilmu mantik ni dinukilkan kepada apa? Tamadun Islam. Ni. Zaman bila? Zaman dipanggil Khalifah Ma'mun. Zaman Khalifah Ma'mun, ilmu mantik ni diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. First time. Dia cerita dalam buku-buku ni, dalam kitab Idah Mumbahar ni. Waktu tu Khalifah Ma'mun dia mimpi ada seorang tua yang duduk di atas arash. Nampak bercahaya sangat arash tu. Lepas tu ditanya siapa dia? Siapa ni? Akulah Aristoteles. Macam movie lah. Dah betul ni, dah saya tahu buku. Kan? Aristoteles. Maksudnya dia duduk atas arash ataupun kursi tahta tu, dan keadaan bercahaya. Oh, siapa ni? Oh, Aristotle. Bila dia tahu Aristotle tu, siapa Aristotle? Dia tanya ulama-ulama. Dia kata ini adalah geng-geng Yunani, pemikir Yunani ni. Lepas tu dia kata, tak apa, jom kita terjemah buku dia. Terjemah buku dia. Terjemah Organon ni dalam bahasa Arab. Start lah terjemahan Organon ni. Terjemahan. Kemudian dipegang oleh ulama-ulama lah. Yang paling masyhur sekali di kalangan ulama yang mantik ni, ahli falsafah terbesar, Al-Farabi. Al-Farabi dipanggil sebagai the second teacher. Muallim As-Sani. Muallim yang pertama Aristotle. Yang kedua Muallim As-Sani, ataupun the second teacher siapa dia? Al-Farabi. Farabi ni memang ulama power gila. Kan? Dia buat Madinah Fadilah, kitab sebagainya. Dan dia yang menyusun semula ilmu-ilmu mantik ni secara lebih bersistematik. Al-Farabi ni. Dan kita kata Al-Farabi ni dia meletakkan prinsipal-prinsipal dalam menjadi seorang filosofer. Siapa yang jadi filosofer? Jadi filosofer tu mesti dia melalui beberapa mukaddimah. Mesti dia melalui beberapa mukaddimah. Yang pertama dia mantik ni. Mesti mengaji mantik ni dulu. Kalau tidak jadi filosofer tak boleh. Kita mengaji terus berkenaan dengan liberalisme, apa dia, apa sih, hafal saja tapi kita tak tahu macam mana kerangka berfikir dia. Mantik ni dia akan bantu. Dan antaranya dia sebutlah al-hisab, matematik pun termasuk, ilmu bahasa pun termasuk tu jadi apa? Filosofer. Boleh itu dalam kitab dan mukaddimah. Penting lah baca buku tu. Lepas kita jadi filosofer, pusing. Jadi ahli politik. Kan? Okay, dapat faham lah? Itu sejarah berkaitan dengan ilmu mantik ni. Dan sampailah sekarang, sampai kitab yang masyhur yang kita akan bincang ni lagi, apa? Kitab Al-Akhdari. Okey, settle. Lepas tu yang seterusnya kita nak laju-laju lah, kena baca kitab lah. Lagi? Hukum mempelajari ilmu ni. Hukum saja kita baca dalam kitab. Ada yang kitab lagi? Kelebihan ilmu.
Ilmu mantik ni yang tadilah berdasarkan Imam Ghazali itu kata, kalau tak tahu mantik ni maksudnya apa? Tak percaya langsung ilmu dia. Maksudnya tak ada credibility lah kalau orang tak tahu mantik ni. Macam kita lah, alim hebat macam mana pun, tapi kalau apa? Kalau kita tak tahu matematik, orang boleh tak? Bilang 1 tambah 1 masalah. Malu. Itu macam itulah. Dalam berkaitan dengan apa? Mantik ni. Boleh? Lagi? Sumber ilmu. Ilmu mantik ni ambil daripada khusus daripada akal saja. Bagaimana akal itu berfungsi. Khusus ambil akal. Ilmu yang bersumberkan akal semata-mata. Okey lagi? Problem statement kita akan baca kitab. Okey, settle. Ambil 5 minit. Kita nak masuk kitab lah.